Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai masjid, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait bulan sudah tak ingat kita bincang apa tu. Ya. Okey. Pada pagi ini kita tengok tuan-tuan, kalau kita sembahyang berjamaah, tuan-tuan, tiba-tiba imam duduk untuk membaca tasyahud akhir, padahal itu bukan lagi rakaat yang akhir. Jadi apakah yang berlaku kepada makmum-makmum dan bagaimanakah
status kepada sembahyang mereka. Kita dah bincang ke belum ni? Belum ya. Sahabat-sahabat yang dikasihi, kalau berlaku keadaan yang sebegitu, imam pergi duduk membaca tasyahud akhir, sedangkan dia bukan lagi rakaat yang akhir, jadi dia akan berlaku ada 7 kemungkinan keadaan kepada makmum itu. Dengan status sembahyang mereka yang tersendiri, kita senaraikan dulu tuan-tuan 7 kemungkinan keadaan itu. Yang pertamanya, khalayak makmum yang ingat itu bukan rakaat akhir dan dia tinggalkan imam untuk naik mendahului imam ke rakaat yang berikutnya. Ini yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, kelompok makmum yang sedar, yang ingat itu bukan rakaat akhir, dan bila imam duduk di tasyahud akhir tu, dia pun tinggalkan imam naik ke rakaat berikutnya itu, dan dia mufaraqah daripada imam. Yang ketiga tuan-tuan, kelompok makmum yang dia ingat ini bukan rakaat akhir, jadi bila dia ingat, dia naik ke qiyam, kemudian memberi isyarat kepada imam bahawa itu adalah rakaat yang bukan akhir, tasbih kepada imam, dan imam tidak ingat, imam lupa, imam tak naik, jadi dia turun untuk kembali bersama dengan imam. Yang keempat tuan-tuan, kelompok makmum yang dia ingat memang itu bukan rakaat akhir, tetapi oleh kerana imam duduk di tasyahud akhir, jadi makmum mesti kena ikut imam. Dia duduk bersama dengan imam di tasyahud akhir itu. Kemudian bila imam bagi salam, dia naik tambah lagi satu. Yang kelima tuan-tuan,
kelompok makmum yang lupa terus macam imam juga. Imam duduk di tasyahud akhir, dia pun bangun daripada sujud yang kedua, rakaat yang ketiga kalau semayang tu zuhur, asar, insyaAllah. Imam duduk, dia pun duduk membaca tasyahud akhir. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas bagi salam tu baru dia tahu orang duk bertengkar tu, oh tadi rakaat tak cukup, dia lupa juga. Yang keenam, tuan-tuan, khalayak makmum yang lupa, dia duduk sama dengan imam untuk membaca tasyahud. Kemudian bila orang dah bagi peringatan pada imam, orang dah bising-bising dengan tasbih, ada naik ada turun tu, dia sedar, oh bukan rakaat akhir. Lalu dia meninggalkan imam, naik ke qiyam. Yang ketujuh, tuan-tuan, kelompok makmum yang lupa juga. Bila imam naik daripada sujud yang kedua, duduk di tasyahud akhir, dia pun duduk di tasyahud akhir. Kemudian bila ada orang bangun, ada orang bagi tasbih, baru dia sedar itu bukan rakaat akhir. Dia pun tunggu imam untuk naik ke qiyam. Imam tak naik, dia duduk di tasyahud akhir itu, tuan-tuan. Okey, itu ada 7 kemungkinan kebiasaan yang berlaku, tuan-tuan. Cuba kita tengok satu-satu dan bagaimanakah status sembahyang kepada mereka tersebut, tuan-tuan. Yang pertama, kelompok makmum yang ingat bila imam duduk di tasyahud akhir, dia naik ke atas. Nak tegur imam pun dia beratas, dia potong imam, tuan-tuan. Semayang dia tu setakat itu sah, setakat yang itu sah, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok makmum yang sedar, ingat, tahu rakaat itu bukan akhir, dia naik juga ke atas, dia mufaraqah daripada imam. Jadi semayang dia tu, tuan-tuan, sah, selesai dah dia. Dia tak ada kaitan apa-apa dah. Semayang dia sah. Yang pertama tadi setakat tu sah, yang dia ni sah semayang dia. Cuma jamaah dia tu terputus apabila dia mufaraqah daripada imam dia tu. Semayang okey. Yang ketiga, tuan-tuan, khalayak makmum yang ingat dia naik ke atas bagi peringatan pada imam, imam tidak ingat, kekal di membaca tasyahud akhir itu. Jadi dia turun untuk mendapatkan imam, kerana imam adalah untuk diikuti.
Dia turun tu tuan-tuan, melepasi tahap merokok, sembahyang dia batal. Dia turun dia belum sampai ke bawah, melepasi tahap merokok, lepas daripada tahap rokok, batal sembahyang dia. Dia tidak boleh turun setelah dia naik ke rakaat yang seterusnya, kerana dia sudah sempurna rakaat yang ketiga tu tuan-tuan. Rakaat yang ketiga dia setelah dia bangun daripada tasyahud, setelah dia bangun daripada sujud yang kedua, dah sempurna dah. Dia naik, betul lah tu, pergi turun nak ikut imam atas, kerana merasakan bahawa imam perlu diikuti, kerana semayang dia batal tuan-tuan. Yang keempat, kelompok makmum yang dia ingat bila angkat kepala daripada rakaat yang kedua, tengok imam duduk tasyahud akhir, dia ingat ni memang bukan, tapi takkan nak potong imam, dia duduk sama imam untuk membaca tasyahud akhir tuan-tuan. Semayang dia batal tuan-tuan. Penyelesaiannya ialah takbir ihram semula. Yang ketiga tadi pun penyelesaiannya ialah takbir ihram semula, kerana sembahyangnya sudah batal. Kemudian kelompok yang kelima, yang lupa macam imam juga. Imam lupa, dia lupa juga tuan-tuan. Orang duk subhanallah, dia tahu apa benda subhanallah, kan? Tak mana tak kena. Tuan-tuan, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas bagi salam, orang duk bertengkar, tiga, aku tiga lah ni, tak empat, tiga empat, boleh tahu rupanya rakaat tak cukup, kan? Sembahyang dia tu, setakat dia bagi salam tu, sembahyang dia masih sah tuan-tuan. Tetapi sembahyangnya boleh batal dengan salah satu daripada tiga sebab. Setakat dia bagi salam tu sah lagi sembahyangnya, tetapi boleh menjadi batal dengan salah satu daripada tiga sebab. Yang pertama tuan-tuan, kalau dia bercakap banyak, orang duk bertengkar tu dia campur juga tuan-tuan. Jadi kalau dia bercakap banyak, sembahyang dia tu batal, baru batal. Dia bagi salam tak batal lagi. Bercakap banyak tu, tuan-tuan ingat berapa perkataan tuan-tuan? Kata istilah banyak dalam percakapan dan sembahyang ni, siapa yang ada ingat? Ya? Lebih daripada 6 tuan-tuan. Lebih daripada 6 tu kira banyak. Jadi dia bagi salam tak batal, dia turut campur bertengkar tu, semak-semak tengok lebih daripada 6, 10 perkataan ke 11 perkataan, yang tu batal. Kalau dia tak campur, orang bertengkar kata 3, kau kata 3, kau kata 4 dah tu, dia kata ni silap. Penyelesaian dia macam mana tuan-tuan? Kembali semula ke sembahyang, masuk balik sembahyang tu dengan niat aku kembali sembahyang, ataupun yang semakna dengannya, kira aku balik ke sembahyang balik ke. Niat takbir ihram tidak perlu. Kalau takbir ihram batal sembahyang hak yang telah tersedia ada. Takbir kosong niat aku balik semula ke sembahyang, ataupun aku kembali ke sembahyang, ataupun aku masuk kepada sembahyang. Selesaikan satu rakaat yang tertangguh itu
sebelum salam ulangi balik semua aturan sembahyang itu. Sebelum salam sunat sujud sawi. Itu tuan-tuan. Tapi kau dah bercakap banyak, batal. Batal macam mana penyelesaiannya? Takbir ihram semula sembahyang daripada awal. Itu. Ataupun perselangan masa yang panjang, dia tak kembali semula kepada sembahyang. Orang duk bertengkar tu, dia duk dengar senyap, dia tak campur. Kira lama dah, oh dia kira baru dia masuk balik, batal. Sembahyang tu batal dengan perselangan masa yang panjang. Ataupun yang ketiga, dia dah berjalan jauh bukan dengan sebab yang berkaitan dengan sembahyang. Orang dah bertengkar, dia bising, dia tak mau dengar, dia keluar. Tengok orang dah senyap, orang tambah, dia pun masuk. Yang tu batal sembahyang. Kenapa? Sekadar dia beri salam, tidak batal. Batal dengan salah satu dari pertiga perkara yang disebutkan itu. Yang keenam, tuan-tuan, khalayak makmum yang lupa. Dia duduk sama dengan imam, dah baca tasyahud akhir, tuan-tuan. Bila orang bagi peringatan pada imam, dia sedar itu bukan rakaat akhir, dia pun naik tinggalkan imam dia. Imam tak naik, dia naik, tuan-tuan. Sembahyang dia setakat tu sah, tetapi dia sunat sujud sawi. Sekadar itu sah sembahyang dia, tuan-tuan. Dan yang ketujuh, tuan-tuan, kelompok makmum yang lupa angkat kepala duduk sama dengan imam, kemudian baru dia ingat ini rakaat akhir, bukan rakaat akhir lagi ni. Sebab ada yang bangun, ada yang subhanallah, yang duduk tu lupa macam dia jugalah, dia kata. Dia pun tunggu imam naik, imam pula tak naik, imam lupa terus. Kerana dia duduk situ, tuan-tuan. Imam bagi salam, sama ada dia naik ataupun dia tu bagi salam, tuan-tuan. Semayang dia tu, tuan-tuan, batal. Kerana dia tunggu imam tu, semayang dia batal. Bagi salam tak bagi salam tak masuk kira. Dia tak bagi salam, dia naik lepas imam salam, dia naik tambah pun batal. Imam bagi salam, dia bagi salam pun batal. Ini adalah kerana imam yang lupa di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ulama berbahas panjang dalam perkara itu. Mereka membuat kesimpulan, kalau imam melakukan perkara yang tidak sepatutnya, tak sepatut tu, misalnya kita kata tambah rokok ke, tambah sujud ke apa ke, ulama berbahas daripada dua aliran pandangan, tuan-tuan. Satu, mereka meletakkan bahawa imam itu tidak dapat lari daripada dua perkara. Sama ada dia buat itu dengan lupa
maka orang lupa tidak boleh dipertanggungjawabkan. Dia lupa, tak boleh bertanggungjawab. Dan orang yang tidak boleh dipertanggungjawabkan itu, kita tak boleh ikut dia. Ikut dia batal. Ini pandangan kelompok yang pertama. Ataupun dia saja buat, dia saja pergi rokok 2 kali saja buat, makna dia sembahyang dia batal. Orang yang batal tak boleh diikuti. Ini pandangan yang pertama, tuan-tuan. Jalur pandangan yang kedua meletakkan bahawa orang yang lupa tu sembahyang dia tak batal. Kita masih boleh berimamkan dia, masih boleh mengikuti keimamannya, boleh berimamkan dia, tetapi tak boleh ikut perbuatan dia. Ikut perbuatan dia yang lupa tu batal sembahyang kita. Misalnya dia sujud 3 kali, lupa, kita tak sujud. Kita tak sujud, tapi kita tetap ikut dia di dalam keimaman. Kita tidak mufaraqah. Aliran pandangan yang kedua ni meletakkan boleh. Tapi kalau kita ikut, sembahyang kita batal. Sebab kita buat dengan ingat, dia buat dengan lupa, tak batal. Tuan-tuan. Jadi yang ketujuh ni, bila dia mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan imam, sedangkan dia sudah ingat itu adalah rakaat yang belum akhir, maka sembahyang dia itu batal. Dia tak bagi salam lagi pun sudah batal. Penyelesaiannya, dia kena takbir ihram semula, tuan-tuan. Kalau dah lepas habis masa dah, waktu zuhur ataupun asar itu, ataupun isyak tu, tuan-tuan, ataupun sembahyang dia tu habis masa dah, dia wajib qada. 10 tahun dah jumpa, ingat tak Mat, hari kita sembahyang tu di Masjid An-Nur tu, ada yang Tok Imam Arab mari pada Mekah itu ni. Ingat pasal ingat dia sembahyang 3 rakaat, kita ikut dia. Macam mana engkau ikut ke apa? Aku mula-mula ikut, lepas tu aku ingat bukan rakaat yang akhir, tapi dia tak naik, aku tak naik. 10 tahun wajib qada, tuan-tuan. Kerana sembahyang kita masih dianggap tertangguh, tidak selesai. Tapi kalau kita kata kelompok yang sah tadi itu, sembahyang dia sah, ada yang sah, ada yang kita sunat sujud sawi, seperti mana yang kita tengok tadi. Jadi itu adalah 7 kebarangkalian yang boleh berlaku apabila imam duduk di rakaat yang bukan akhir untuk membaca tasyahud akhir. Jadi itulah skemanya, tuan-tuan, yang boleh kita gunakan untuk memandu sembahyang kita dan menentukan kedudukan sembahyang kita kalau sekiranya kita telah berlaku kepada kita perkara yang seumpama itu sebelum ini, tuan-tuan. Kalau yang perlu qada, yang sahlah, tuan-tuan. Sekarang itulah, tuan-tuan, kita berhenti situ dulu, kemudian kita buka kepada perbincangan. Walaupun asas perbincangan kita ialah imam yang duduk di tasyahud akhir padahal bukan rakaat akhir, kebarangkalian makmum yang akan berlaku. Tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa juga soalan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Ya.
Okey, okey, okey. Cantik soalannya. Kenapa? Yang nombor 4 tu dia tak bangun. Dia bangun, diangkat kepala daripada sujud yang kedua tu. Imam duduk tasyahud akhir, dia duduk itu sekali. Dia tahu itu adalah bukan rakaat akhir, tapi oleh kerana imam duduk, dia duduk. Dia duduk situ, dia bagi salam ke ataupun lepas tu dia bangun ke, dia duduk tu dah batal. Katalah kita kata dia duduk tapi tak bagi salam, imam sudah tasyahud akhir, dia baru naik. Dia batal sebelum tu. Dia duduk di tempat tersebut, sembahyang dia sudah batal. Kerana di situ bukan tempat yang boleh duduk lama. Bangun daripada sujud yang kedua, rakaat yang bukan akhir. Bukan rakaat kedua, bukan rakaat akhir. Kalau rakaat kedua, duduk tu boleh baca tasyahud awal, dia boleh duduk lama. Tetapi ini bukan rakaat ketiga, bukan maghrib. Rakaat pertama, itu tuan-tuan, kita kata contohnya macam subuh Jumaat misalnya, atau sembahyang lain. Rakaat ketiga sembahyang zuhur, asar, situ bukan tempat boleh duduk. Duduk di situ hanyalah duduk istirahat, kecuali ada perkara yang diuzurkan baru boleh duduk lama. Contohnya untuk menghabiskan tasbih. Bagi orang yang sembahyang tasbih, bangun daripada sujud yang kedua tu, dia nak tasbih situ, yang tu boleh. Ataupun sembahyang dalam keadaan yang sesak, yang tidak membolehkan dia bangun, tuan-tuan. Misalnya kita kata ada, kita kata masalah-masalah tak boleh, dia tidak boleh bangun, menunggu giliran untuk bangun, contohnya kita kata, yang tu boleh. Tetapi kalau tunggu imam situ tidak boleh. Jadi dia tunggu tu, sembahyang dia batal. Cantik soalan tu. Ya. Ya. Okey, cantik soalan. Soalan tu, soalan dia bunyi macam ni. Saya ulang balik soalan tu. Kita masuk nak sembahyang berjamaah dalam masjid ataupun dalam surau, tak kisahlah. Imam hampir nak turun kepada rukuk. Jadi boleh tak kita sembahyang sebelum sampai ke saf? Tu masuk masjid tu kita terus sembahyang, boleh ke tidak? Padahal imam duduk dalam masjid tu, boleh ke tidak? Boleh, tu kita boleh. Kemudian kita tu nak hadir dekat imam pun tak apa, tak hadir pun tak apa. Misalnya kita turun kereta tu, imam baca surah di ujung dah. Kalau kita masuk tak sempat untuk takbir, dalam keadaan kita boleh turun rokok, dapat tumakninah sama imam. Hari Jumaat misalnya, Jumaat ni kalau kita dapat tumakninah dalam rokok bersama imam, tumakninah sama imam dalam rokok, rakaat yang kedua tu kita masih dapat Jumaat. Maknanya kalau kita dapat tumakninah sama dengan imam di dalam rokok rakaat yang kedua imam tu, nanti bila imam salam kita bangun tambah satu rakaat ni, sebab kita dapat Jumaat. Kalau kita tak sempat tumakninah sama dengan imam di dalam rukuk, walaupun kita dapat rukuk, walaupun kita dapat habis Fatihah, tapi tak sempat untuk nak
dapat tumakninah sama imam di dalam rokok. Kerana kalau kita jadi orang masbuk, tuan-tuan, kerana rakaat tu tak dikira, jadi kita kena tambah lagi 4, habiskan dengan zuhur. Niatnya Jumaat, habisnya zuhur, tuan-tuan. Tapi kalau kita dapat rokok, sempat tumakninah sama dengan imam di dalam rokok tu, jemaah kita tu dapat. Jadi kita bangun setelah salam imam, tambah 1 rakaat lagi, niat Jumaat, habis dengan Jumaat. Tapi kalau tak sempat tumakninah sama dengan imam dalam rokok, rakaat yang kedua imam tu, kita tidak dianggap mendapat Jumaat. Niat Jumaat, habisnya zuhur, tambah 4. Kalau bangkit tambah 1 saja, baru ada 1, bagi salam tu tak batal lagi. Lepas bagi salam ada orang kata, "Mat, engkau tadi tak sempat tumakninah dengan imam, tamun bangun, tambah lagi 3." Kerana tu tuan-tuan, tambah lagi 4, tak 4, bukan tambah 3, tambah 4, tambah lagi 4. Dia tak tambah tu baru batal, bisalam tak batal lagi. Jadi kita semayang kat luar, lepas tu nak datang kepada imam ataupun tak datang, tidak ada masalah. Kerana asalkan jarak. Kalau kita di luar bangunan, imam di dalam bangunan, jarak kita dengan pertama dengan makmum yang terakhir itu, kalau makmum tu melimpah keluar juga, jangan lebih daripada 300 hasta, kerana 450 kaki, tuan-tuan. Kalau tak ada makmum di luar, jarak kita dengan dinding masjid itu mestilah tidak melebihi 300 hasta, 450 kaki. Semayang kita sah. Yang tak dapat dalam kes itu hanyalah pahala saf sahaja. Cuma saya nak betulkan soalan tu. Soalan tu berbunyi begini: kita takbir ihram tu kerana kita takut jadi masbuk. Jadi soalan tu kena betulkan. Sebenarnya masbuk dengan muafiq ni, tuan-tuan, dua istilah yang telah tersasar daripada maksud ilmiah di dalam syariah ataupun di dalam kitab-kitab fiqh. Dia adalah ilmu yang telah hampir hilang. Beranggapan kita sebelah kita ni, tuan-tuan, bukan saja kita ni di Seksyen 20, bukan saja kita ni di Selangor, bukan saja kita di Malaysia, kita di alam Melayu kita ni, tuan-tuan, kecuali orang-orang yang duduk di pondok, kita beranggapan orang masbuk ialah orang yang masuk lambat, orang muafiq orang yang masuk sama dengan imam. Ini adalah istilah, ini adalah kefahaman yang salah, tidak betul. Dia adalah satu, kita kata, kekeliruan yang berlaku sejak berzaman. Masuk lambat, aku masbuk masuk lambat, aku hadir rakaat keempat imam, masbuk, tak ada, tak betul tu. Aku nasib baik sempat takbir sama imam, jadi muafiq, tak betul. Soalan tu aku jawab dalam periksa, tak betul. Markah kesian lah 2/100 sebab tulis tu, bukan 20/100, 2/100 markah kesian tulis. Tu, tuan-tuan. Siapa dia orang masbuk? Orang yang masuk lambat. Tak betul. Jawab macam tu dalam periksa, dapat 2/100, tuan-tuan, bukan 20/100. Ingat tu. Sebab dia salah. Siapa dia orang muafiq? Orang yang masuk sama imam, markah kesian, markah tulisan, bukan markah fakta dia. Dia ni kesian dia tulis, kita bagi, jangan bagi kosong sudah. 2/100, tuan-tuan. Tu. Dia ada ilmu yang hampir hilang. Tu Nabi kata akhir zaman nanti,
ilmu-ilmu Islam ini akan hilang. Ikatan-ikatan Islam itu akan terungkai satu-satu, terungkai. Kerana ikatan itu dia bermula dengan ilmu lah tuan-tuan. Ikatan Islam itu akan terungkai satu-satu, dan yang mula-mula akan terungkai ialah sembahyang. Apa maksud terungkai ikatan Islam tu tuan-tuan? Ilmu Islam tentang ni terungkai. Kan? Jadi ilmu sembahyang tentang muafiq masbuk ni tuan-tuan, antara yang hampir hilang tuan-tuan. Tu hampir sangat hilang. Bukan tuan-tuan saja. Kan? Tu. Yang kedua, dalam sembahyang juga benda yang hampir hilang ialah perkara yang disebut muwafaqat di dalam sembahyang. Itu pun di antara ilmu-ilmu tentang solat yang telah hampir sangat hilangnya tuan-tuan, ya, kecuali tempat-tempat yang ada pondok. Universiti belum tentu, sebab kita di universiti tuan-tuan, pengalaman perbezaan pengajian kita di universiti dan di pondok tuan-tuan. Semasa kita duduk di universiti tuan-tuan, kita memilih pelajaran apa yang kita nak. Satu. Yang kedua, kita pilih pensyarah mana yang kita nak. Pelajaran ni, pensyarah ni. Kenapa pelajaran ni aku nak ikut pensyarah ni? Boleh. Kenapa? Yang kedua, di dalam sistem pengajian universiti, kita janji boleh jawab betul, tak faham pun tak apa tuan-tuan. Jawab betul-betul, faham tak faham. Nombor dua tuan-tuan, kadang tak ada nombor faham tak faham tu. Itu pengalaman saya masa duduk di universiti tuan-tuan. Kenapa? Tapi kalau mengaji pondok ni tuan-tuan, yang menentukan pelajaran tu tuan guru kita. Saya masa pergi duduk pondok, sebahagian kitab saya tak mau ikut, tak boleh, dia kena ikut. Tu disiplin pengajian pondok. Kita tidak boleh menentukan guru yang kita nak ikut, pelajaran yang kita nak pilih, tak boleh. Pondok ni menyediakan pelajaran ni, dia kena ikut. Yang kedua, mengaji pondok tuan-tuan, dia tidak mengejar silibus, dia mencari kepahaman. Selagi tak faham, mengajilah engkau situ. Jadi sebab tu dalam pengajian pondok ni tuan-tuan, boleh kita panggilkan, dalam bahasa Arab kita boleh panggil dirasah, dirasatut taklidiyatu, dirasah ataupun pengajian turas. Bahasa turas, orang kata turas tu dia diwarisi, pengajian yang diwarisi, kepahaman itu diwarisi. Kita mengaji universiti tak faham tak faham tak kira, janji kita jawab tu betul tuan-tuan. Jadi balik pada cerita kita tadi, itu di antara benda-benda yang akan hilang di akhir zaman. Ikatan Islam itu akan terungkai, dan dia akan terungkai. Di antaranya yang paling awal ialah sembahyang, dan sembahyang tu tuan-tuan yang terungkai ialah di antara bendanya yang kita sebutkan tadi. Jadi oleh kerana itu terima kasih sangat kepada sahabat kita yang bertanya menggunakan perkataan masbuk di situ. Cuma penggunaan masbuk tu tak tepat di situ. Okey. Nanti soalan tu. Ada apa tuan-tuan kita? Ya. Okey, cantik soalannya. Kalau kita masuk nak ikut imam, imam takbir, kita pun takbir. Sudah kita takbir, imam takbir pula tuan-tuan. Ini bukan cerita sembahyang raya. Ini bukan cerita sembahyang mayat. Sembahyang mayat tak boleh wajib, lepas takbir kita takbir pula. Sembahyang raya tak boleh, lepas takbir kita takbir. Macam mana kedudukan ni? Dia mudah ya tuan-tuan. Pertama, bagi imam, kita jawab ni bagi dua pihak tuan-tuan. Bagi imam, imam yang, bukan imam lah kita kata, dalam perbincangan ni imam lah. Orang yang bila takbir, kemudian dia takbir semula, dia takbir lagi tuan-tuan. Orang ni dia ada satu istilah di dalam kitab fiqh. Dia panggil istilah apa tuan-tuan? Orang ni istilah apa dia panggil? Istilah dia dipanggil
was-was. Tu kan? Dia panggil was-was. Dalam perbincangan fiqh, was-was tidak sama dengan ragu-ragu. Tu tuan-tuan. Kan? Dalam perbincangan fiqh tidak sama. Dalam perbincangan kita di luar, was-was tu sama dengan ragu-ragu. Dalam perbincangan fiqh tak sama. Kan? Was-was ialah istilah khusus kepada orang yang takbir berulang ataupun bacaan berulang. Kan? Macam dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, itu dipanggil was-was. Takbir, Allahu Akbar, kejap lagi Allahu Akbar, dia panggil was-was. Ragu-ragu dalam perbincangan fiqh ialah terjemahan kepada syak. Syak macam mana tuan-tuan? 3 rakaat ke 4, yang itu dipanggil syak. Baca ke belum, itu dipanggil syak. Kalau berulang-ulang tidak dipanggil ragu-ragu. Kenapa? Dia dipanggil was-was, tuan-tuan. Okey. Di pihak dalam soalan tadi, kita tengok persoalan tadi. Di pihak imam, kita kena ingat, takbir ihram itu rukun dalam mazhab kita. Niat itu rukun di dalam mazhab kita. Tapi niat itu rukun yang pertama. Takbir ihram rukun yang kedua dalam mazhab kita, tuan-tuan. Di dalam mazhab Maliki, niat bukan rukun. Niat ialah syarat sah sembahyang. Okey. Dalam mazhab kita, dia selalu akan timbul takbir ihram tapi tak dapat niat. Ya, Tuan Imam. Gitu. Ya, gitu. Yang ulang tu sebab tu lah. Tak masuk niat. Okey, sebab dalam mazhab kita meletakkan bahawa niat itu rukun, takbir ihram pun rukun, dan dalam mazhab kita dia wajib memuqaranahkan, wajib menyertakan niat di dalam takbir. Kerana apa? Kerana niat itu rukun. Berbeza dalam mazhab di luar Syafi'i, jelasnya ialah mazhab Maliki. Niat bukan rukun tetapi syarat kepada sah sembahyang. Dan bila syarat kepada sah sembahyang, niat itu diterima sebelum daripada sembahyang. Dia nak datang pada rumah tu sudah diingat, sudah dikira sebagai niat sembahyang. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi sembahyang di masjid India, masjid Keling, tuan-tuan tak pernah tengok satu orang yang dia ulang takbir, tak ada. Tu pergilah tumpang tengok sembahyang di masjid India, angkat sekali ya. Tu tuan-tuan, tak kira lah tu guru besar ke, kita kata orang yang sembahyang pakai slow dengri track shoot dekat, angkat sekali-sekali semua dapat. Puak kita tuan-tuan 2-3 kali. Sebab apa? Sebab perbezaan di dalam, kita kata, disiplin ilmiahnya. Kerana di dalam mazhab kita meletakkan niat ialah rukun, dan rukun itu mestilah disertakan dengan awal perbuatan tersebut, tuan-tuan. Niat itu mestilah diletakkan di awal perbuatan tersebut. Jadi takbir tak dapat niat. Jadi imam takbir, bila imam takbir, kita di belakang dah takbir. Misal ni sebagai contohlah, tuan imam kita takbir, kita mesti takbir di belakang. Bila kita dah takbir, tuan imam sedar dia tak dapat niat, dia buka tangan dia takbir pula, tuan-tuan. Okey, di belakang huru-hara tak, tuan-tuan? Huru-hara tak? Huru-hara nak pula sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Sudah. Macam mana pula tuan imam pergi buka tangan takbir semula? Okey. Sebelah imam mudah ya. Tak apa, tidak ada masalah. Tu tuan-tuan. Dan dalam kes takbir dengan niat ni, kita ada 4 penyelesaian dia, tuan-tuan. Penyelesaiannya ada 4. Yang pertama, takbir dan terus dapat niat. Selesailah tu. Takbir dapat niat. Tu tuan-tuan. Yang kedua, kita takbir tak dapat niat, tuan-tuan.
Okey, dalam mazhab kita takbir tak dapat niat. Mudah ya. Ulang takbir 4 kali. Setelah keempat tu dapat pun dapat, tak dapat pun dapat. Okey, nah, jangan layan. Takbir 4 kali. Allahu Akbar. Tak dapat. Takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Tak dapat. Takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Tak dapat. Takbir lagi sekali. Dapat pun sah, tak dapat pun sah. Okey. Tetapi kalau kita sembahyang berjamaah, sama ada kita menjadi imam ataupun menjadi makmum, takbir yang kedua tu yang kita tak dapat tu, takbir pertama kita tak dapat, kita ulang balik. Takbir kedua tu ataupun ketiga, keempat tu tidak sunat angkat tangan. Kena ingat tuan-tuan. Kira takbir yang kedua, ketiga, keempat tu tidak sunat angkat tangan. Kita takbir ni, katalah kita jadi imam, Allahu Akbar, tak dapat, jangan buka tangan ni, takbir pelan-pelan. Okay, nah? Kalau pakai mikrofon tu, tutup sikit mikrofon tu dengan tangan ni, takbir Allah, pelan-pelan. Tak dapat lagi, ulang lagi sekali, jangan buka tangan. Okay, nah? Kalau kita buka tangan, habis di belakang, habis makmum. Tu imam, baik imam ingat tu, Abang Haji. Okay, nah? Geng-geng jadi imam ni kena ingat, kalau berlaku jangan buka tangan, takbir saja, cukupkan 4 kali, selesai. Itu menurut mazhab kita. Okay, nah? Itu tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, penyelesaian dalam mazhab kita juga di dalam kes takbir ihram ini, okay, nah? Dengan niat, dalam mazhab kita adanya pandangan yang meletakkan bahawa antara niat dan takbir ihram itu hendaklah didahulukan sedikit niat. Tu tuan-tuan, ni mazhab Syafi'i tu. Kenapa? Kerana niat adalah rukun yang pertama. Kenapa? Takbir itu rukun yang kedua. Maka ada aliran ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, meletakkan bahawa hendaklah didahulukan sedikit niat daripada takbir ihram. Jadi mudah lah kalau macam tu. Kenapa? Okey, prepare bagi ada dulu, tunggu niat tu dah ada, takbir. Tu tuan-tuan. Kenapa? Itu dalam pandangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, kalau kita ni jenis susah juga nak dapat niat tu tuan-tuan, kenapa? Boleh taklid mazhab Maliki tu. Taklid macam mana? Niat itu bukan rukun tetapi syarat kepada sah sembahyang. Kalau tak ada niat tak sah, tapi niat bukan rukun, dia syarat. Maka syarat boleh, boleh didahulukan, yuqaddimu ataupun tuqaddimu minas solati, boleh didahulukan daripada sembahyang. Macam mana? Daripada rumah tadi tu niat sudah dia pakai. Tu macam wuduk, syarat sah sembahyang, boleh ambil dulu, kerana bukan ambil tengah sembahyang. Tu tuan-tuan. Jadi sebab itulah dalam mazhab Maliki tidak timbul masalah itu. Inilah kerana di dalam mazhab mereka niat ialah syarat sah sembahyang, dia bukan rukun sembahyang. Jadi boleh tak kita nak bertaklid untuk pakai niat yang sebelum sembahyang? Boleh, berdasar pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah salah satu mazhab yang besar, mazhab yang tidak perlu diragukan lagi. Boleh kita nak bertaklid. Ada orang kata kalau kita taklid tu nama kita tukar mazhab. Tak ada, dia tak ada tukar mazhab tuan-tuan. Satu benda saja ikut mazhab Maliki tukar mazhab apanya. Yang lain mazhab Syafi'i belaka tuan-tuan. Kenapa? Tu macam tuan-tuan bayar fitrah dengan duit tu, itu mazhab Maliki lah tu. Mazhab Hanafi tu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena bagi beras. Tuan-tuan, tuan-tuan makan beras, kena bagi beras. Tuan-tuan makan gandum, kena bagi gandum. Mana ada yang bagi beras tuan-tuan? Abang Haji kita, dia tak bagi beras tuan-tuan. Maman tak bagi beras, semua bagi. Maman kok kita kata corak-corak Maliki tu. Ni macam Abang Haji ni, muka betul-betul Melayu, tak pernah bagi beras pun. Tuan Imam kita tak ada bagi beras.
Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tuan-tuan, bukan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kes orang yang was-was takbir ihram ni, boleh mengambil penyelesaian tersebut. Tuan-tuan jangan layan. Kalau tuan-tuan layan hari ni takbir 10 kali, besok 12, dia tak akan kurang, dia sentiasa bertambah. Jadi itu penyelesaiannya. Cantik soalan tu. Tu sebelah imam. Sebelah makmum pula macam mana, tuan-tuan? Sebelah makmum tak perlu takbir semula. Sebab masa dia takbir tu, dia beranggapan imam sudah sah. Jadi dia takbir mengikut orang yang dianggap sudah sah. Jadi takbir dia sudah sah. Kerana dia tidak perlu buka, tidak perlu takbir semula ihramnya tu. Kemudian imam takbir kemudian, jadi imam kemudian pada makmum, boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Tu. Sebab masa kita niat tu dia sudah semayang bagi pandangan kita. Tu. Imam dengan makmum, imam masuk lambat, boleh ke? Boleh. Kita tengah semayang dalam masjid ni seorang diri, tuan-tuan. Tiba-tiba satu rombongan, sebuah bas berhenti masuk semayang. Kita dah rakaat kedua semayang Zuhur. Rombongan tu masuk memulakan semayangnya, kita rakaat kedua. Dah selesai nak naik rakaat ketiga, kita dah lepas baca tasyahud awal, imam dia baru takbir ihram. Boleh kita tu ikut tu, tuan-tuan. Kita semayang seorang tu, nak masuk sah pun tak apa, tak masuk sah pun tak apa. Tu bermakmumkan imam yang baru masuk. Kemudian macam mana? Dah kita habis dua tu, bagi salam lah. Kita niat mufarakah, bagi salam, kita balik dulu. Imam ada lagi 2 rakaat lagi, biar ke dia lah. Tidak ada masalah. Jadi makmum tak ada masalah. Walaupun semayang Jumaat, misalnya semayang Jumaat, imam takbir, kita takbir, imam buka tangan dia bagi takbir pula. Tak dapat lagi, dia buka tangan takbir lagi sekali, 3 5 kali misalnya imam, itu dia punya masalah. Kita tidak ada masalah. Okey. Itu bagi yang makmum. Kalau makmum ikut imam tadi takbir, makmum kalau ikut takbir pula tak ada masalah. Dia sah, cuma membatalkan semayang tu berdosa. Semayang dia dah sah tu, dia batalkan semayang dia tu berdosa. Ya. Imam boleh tak cancel lah? Tak boleh cancel. Tak boleh. Dosa. Makmum tak ada masalah. Kerana walaupun Jumaat, katalah berlaku Jumaat macam tu, jangan buka tangan, semayang tu sudah sah. Sebab apa? Masa kita takbir tadi, kita sudah beranggapan imam itu sah, tuan-tuan. Kemudian dia buka, dia takbir, kata 10 kali dia takbir, dapat, tak ada, kita tak kena pula. Teruslah semayang tu. Cantik tu soalan. Panjang lah masa. Panjang. Ya. Jemaah kita semua perempuan. Ya. Kita seorang imam lah. Ya. Lepas tu kita pun ada beberapa teknik, macam kita lupa tambah rakaat. Ya. Dan juga kadang-kadang kita jam surah. Boleh ke jemaah kita tasbih untuk kita? Boleh. Kerana orang perempuan dia ingat dengan tepuk tangan. Kerana dia matikan satu tangan, tepuk macam ni pun boleh, tapi kena matikan. Tapi tak digalakkan tepuk macam ni sebab buat dah batal. Sebab ni satu, 2, angkat jadi 4, batal lah. Jadi nak elak daripada 2 tangan bergerak, parking tangan satu. Kerana tu. Tu kita kata boleh. Perempuan tak ada ilmu tu saja jadi imam bagi orang lain. Okey, dia bukan begitu lah. Dia begini, cerita ni mudah ya. Kerana kaedah laki-laki mengingatkan dengan tasbih, perempuan dengan tepuk, kita kata. Tetapi kalau benda tu berkait dengan rukun, misalnya tertinggal Fatihah, tertinggal ayat, macam kes yang berlaku, ingat tak, di Puncak Alam tu, tu kes semayang isyak dalam bulan puasa Puncak Alam tu, masa dia orang telefon saya tu, dia orang telefon selepas semayang,
lepas sembahyang tu, kan? Lepas sembahyang dengan perceraian yang lama. Sebenarnya kalau dia akan selesai, ingat tak tuan-tuan, ingat tak yang kes berlaku puncak alam tu? Imam tinggal satu ayat, tinggal Maliki Yaumiddin ke apa? Kan? Ya. Dia orang telefon saya tu selepas sembahyang tarawih. Kan, bukan selepas sembahyang Isyak. Tak silapnya dalam bulan puasa tu. Kan? Sebenarnya mudah ayat tu. Kalau lepas salam, kita kata orang yang tahu, kena dia mudah ayat tahu, kata tak tertinggal ayat Al-Fatihah tu, dia naik tambah, kena tu. Kalau dia ingat masa tu, masa imam baca tu, sebab kebetulan masa imam baca tu tak ada yang tegur dia, kena. Jadi kebetulan dia kita ada orang yang perasan, banyak orang, kena. Jadi dia penyelesaiannya, yang tahu kata imam tertinggal tu, okey, bila imam salam, dia jangan salam. Kalau dia salam tu batal. Yang tahu. Jadi dia naik ya, tambahkan satu rakaat lagi. Okey, imam pula mudah ya. Lepas dia beri salam, orang kata imam, tadi dia tinggal satu ayat Fatihah. Kan? Mudah ya. Dia balik semula sembahyang, masuk semula sembahyang. Kira sebelum sembahyang dia boleh buat pengumuman. Tambah satu rakaat. Okey tak? Jadi yang lain ikut. Jangan bertengkar dulu. Tengkar dulu, dia kata, saya lagi ke dah lebih perkataan. Bangkit tambah. Kemudian yang naik tadi ni boleh ikut balik kepada imam tu. Sudah tahiyat, sunat sujud sawi kalau merasakan bahawa kalau imam merasakan bahawa makmum tidak kalang kabut. Kalau merasakan makmum kalang kabut, tidak sunat lagi imam untuk sujud sawi. Kenapa? Tu bagi salam lah. Mudah ya kita kata kes tu. Kenapa? Tapi kalau kita kata kita yang ingat, kita dah ingatkan imam, subhanallah. Kenapa? Imam tak tahu apa benda. Okey. Kalau ayat Al-Fatihah kita boleh sebut, ataupun kalau kita dah subhanallah kan imam, kenapa? Imam tak tahu juga, taklid mazhab Maliki juga, mazhab kita tak boleh. Taklid mazhab Maliki boleh bercakap sengaja bercakap untuk membetulkan imam. Tu boleh, dengan syarat dia, pertama isyarat tidak difahami, yang kedua kena zon kata imam tu silap, bukan dia yakin pun, zon kata imam tu silap, dan yang ketiga perkataan itu tak banyak apa perkataan? Dalam sekitar 6. Misalnya kita kata okey, imam tinggal, kita kata kes tadi, kan? Makmum subhanallah, imam tak tahu apa benda, subhanallah tak tahu apa benda, subhanallah tak tahu apa benda. Maka berdasar kepada mazhab Maliki, makmum boleh, kan? Tuan imam ulang semula Fatihah, boleh. Tu ataupun kena imam lupa satu ayat Fatihah, boleh. Imam baca balik ya. Kena makmum tu sah, tidak batal sembahyang dia berdasar pada pandangan mazhab Maliki. Katalah hari berlaku tu tak ingat, dulu dah mengaji tak ingat mazhab mana, tak apa. Kena asalkan dalam dia ingat, dalam ahli sunnah kita ada khilaf yang boleh bercakap tu, sah lah, tidak ada masalah. Kena jadi mudah ya. Kena okey, muslimat tu yang dia yang mengetahui salah imam, kena sebabnya pasti tak temukannya sebab membawa kepada batal. Macam mana batal? 1, 2, bukan tepuk sekali, 1, 2 dan 4 batal. Jadi matikan satu tangan, sebab tu tepuk macam ni. Kena tepuk macam ni, satu tangan hidup. Imam tak tahu juga, boleh. Kena tu suara di situ bukanlah kita kata boleh membatalkan, suara itu tidaklah boleh membatalkan sembahyang bagi wanita yang bercakap, tetapi tidak digalakkan wanita tu kita kata membaca dengan deras, kerana boleh membawa kepada fitnah, bukan kita kata menjadi aurat yang tidak boleh dibercakap langsung. Kan? Tu macam tinggal ayat Fatihah ni,
Aku tak sebut dekat dia, subhanallah dia tak faham, tak tahu. Agak-agak faham nak imam, cari tak jumpa kan, subhanallah apa benda, ataupun bunyi macam ni je, apa. Jadi muslimat boleh kena imam lupa satu ayat Fatihah, kena imam tak tahu, selepas semayang dah muslimat kacau, apa ni, imam tak batal, dia bangun tambah satu je, kena dia bertengkar dah, tak boleh dah, banyak kataan tak boleh. Yang ikut dia tu, yang ikut tu batal, kena imam salam dia salam, yang tu batal. Imam salam dia naik tambah, dia tak batal. Tu. Okey, cantik soalan tu. Kena Ingatan subhanallah tu berkali kita nak bagi tahu tiga. Lepas tu kalau kita layan juga subhanallah tu, sembahyang kita dah habis lah. Bukan habis macam mana, dia tak adalah kosong-kosong pun tak adalah. Kena subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak taklid mazhab Malikiyah contohnya, kena tuan imam sujud baru sekali, sujud baru sekali. Misalnya kalau berlaku rakaat yang yang terakhir, sujud sekali, bangkit-bangkit duduk tasyuk akhir. Subhanallah, imam kadang tak tahu tuan-tuan apa benda ni. Tu kira bercakap sudah sembahyang, kata, "Hai Haji Nomli, apa bercakap sembahyang?" Ni sembahyang pesan baru ke apa? Tak ada. Taklid mazhab Maliki, kira bercakap membetulkan imam setelah isyarat tidak difahami. Zon kata imam tu silap, perkataan tidak banyak, ada 3 syarat tu. Tu tuan-tuan. Sekali itulah tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar dia tuan-tuan. Yang kedua, macam mana biasa tuan-tuan, di belakang sahabat-sahabat ada letak kotak tuan-tuan. Siapa-siapa yang merajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, tuan-tuan letaklah apa benda yang tuan-tuan letak, okay, daripada rezeki yang Allah anugerahkan kepada tuan-tuan, supaya rezeki itu menjadi rezeki fisabilillah. Rezeki fisabilillah inilah yang akan menunggu kita di hari akhirat besok tuan-tuan. Dan sebelah kita pula, kita akan menggunakan semua sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung dengan pusat pengajian, dengan penggunaan pusat pengajian kita tuan-tuan. Sekali itulah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azim sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.